89.5 FM Melaka. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Perancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Air nadi kehidupan manusia. Tahukah anda, sesetengah negara mengalami masalah bekalan air bersih yang kritikal sehingga menjejaskan kesihatan penduduknya. Jom bersama Islamic Relief Malaysia dan bantu mereka di Somalia, Bangladesh dan Indonesia menerusi kempen Dana Wakaf Sistem Air. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih kepada anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini. Piana juga Hazwan masih lagi temani anda untuk Warna Pagi, dan seperti yang kita janjikan tadi, kita teruskan lagi pengisian Warna Pagi di pagi Isnin, setengah jam terakhir sebelum tibanya pukul 10 pagi. Kita bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia. Ya, dan Alhamdulillah Ramadan hari itu kita dah bersedekah. Alhamdulillah. Raya baru ni dan mungkin dalam konflik yang berlaku di Palestin, kita sempat juga membantu dan menyumbang untuk saudara-saudara kita di Palestin sana. Dan kita pun dah hampir juga menghampiri Hari Raya Aidiladha ataupun Korban. Yang mana hari ini kita nak cerita tentang rezeki korban, zahirkan kesyukuran. Ya, dan kita bersama dengan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Malaysia, iaitu Sisfat ataupun Sister Siti Fatilah Muhammad Kut ya. Assalamualaikum Sisfat. Waalaikumsalam DJP Jazan dan pendengar IKIM di luar sana. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Hari tu sempat tak kita ucap selamat raya dekat Sisfat? Rasa sempat kot, sebab saya rasa Sisfat yang terakhir sebelum raya itu kot. Saya last keluar awal April rasanya. Lama dah. Lama sangat tu. Okey. Kita orang yang confused sekarang. Tapi apa pun Alhamdulillah, hari ni kita ada cerita tentang rezeki korban dan mungkin Sisfat nak cerita macam mana Islamic Relief Malaysia dah pun melancarkan kempen korban untuk tahun ini. Boleh kongsikan? Silakan. Boleh, insyaAllah. Terima kasih banyak DJP dan DJ Hazwan. Saya sebenarnya mengikuti perbincangan slot sebelum ni tentang jangkitan COVID kan, dan saya ingin mendoakanlah semoga DJP dan DJ Hazwan yang bertugas di konti dan juga pendengar IKIM yang dimuliakan Allah sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah, insyaAllah. So InsyaAllah, amin. Dan ialah esok kita nak mula tempoh PKP yang ketiga. Saya percaya pendengar semua akan lalui tempoh ini dengan lebih bijak dan bertenang. InsyaAllah kita berjaya melandaikan lengkung jangkitan ni. InsyaAllah itu objektif utama kita. Dan setiap pengorbanan ni biasanya kita akan kaitkanlah dengan ujian. Kita nak bercakap topik korban kan, so kita nak cakap tentang pengorbanan. Tapi pada masa yang sama, dalam situasi sekarang ni semua orang memang pun rasa diri kita ni diuji. Tapi Waimah, kita rasa kita diuji, kita kena ingat kembalilah macam mana dalam sesi perbincangan tu ada lagi orang yang ujiannya lagi berat, satu keluarga dijangkiti COVID-19 kan. Dan bila kita tahulah bila PKP ni akan dikuatkuasakan, beberapa kumpulan golongan lah ya yang akan memang terjejas dari segi ekonomi, pendapatan, keluarga, punca pencarian mereka mungkin hilang sekelip mata. Tapi semangat yang baik kita nampak rakyat Malaysia, habis je announcement terus gerakkan di laman media sosial, siapa yang perlukan bantuan hubungi sekian-sekian, hubungi saya, hubungi rakan kan. Kita nampak semangat tu satu yang baiklah, Alhamdulillah. Tapi pada masa yang sama kan, macam tadi DJP yang sempat lagi sentuh tentang saudara kita di Palestin, mereka ni baru saja bertenang, nak kata bertenang pun tak juga, mereka sedang orang kata berjuang bangkit daripada tempoh serangan di bulan Ramadan 11 hari sebelum ni kan, yang bertubi-tubi di akhir Ramadan, di mana kita di Malaysia Alhamdulillah dapat peluang nak mengejar malam-malam terakhir tu, tapi mereka kat sana dihujani peluru dan bom pula kan. Tapi itu di Palestin. Tapi kita jangan lupa juga saudara kita di Syria, di Yemen, sebab mereka ini masih lagi dalam konflik, mereka masih lagi dalam krisis kemanusiaan dan masih lagi dalam kelaparan. Kan? Tak kurang juga ada negara-negara yang mungkin kurang mendapat perhatian media. Contohnya lah yang kita dapat daripada pejabat lapangan Islamic Relief di India, di mana beberapa hari lepas di setengah kawasan di India baru sahaja dilanda siklon Yas. Siklon Yas ni kelajuan lebih kurang dianggarkan 150 km sejam. Dia melanda kawasan sempadan antara timur Odisha dan juga barat Bengal India lah. Dalam
dua kawasan ni pun dalam beberapa hari dilanda siklon, dia telah memusnahkan lebih 300,000 tempat tinggal yang mengakibatkan 50,000 orang hilang langsung tempat tinggal. Okay? Dan selain daripada itu, di Utopia, konflik ni dah berlaku 7 bulan dah sejak November, tapi mungkin tak ramai cakna tentang apa yang berlaku di Utopia. Dalam 7 bulan tu berlaku krisis peperangan dalaman yang mengakibatkan ribuan terkorban. Tak ada angka rasmi tapi dipercayai memang ribuan terkorban, dan dijangka 5 juta penduduk akan menghadapi risiko kebuluran dan 2 juta lagi mungkin dipaksa meninggalkan tempat tinggal. So ini antara krisis-krisis ataupun ujian-ujian saudara-saudara kita di luar sana. Pada masa yang sama kita di sini pun ada ujian tersendiri, tapi di luar sana ujian mereka pun tak kurang hebatnya kan. Dan walau bagaimanapun dalam kita diuji ni, tapi sebagai umat Islam kita masih dibagi peluang untuk kita nak zahirkan rasa kesyukuran kita tu. Dan antaranya selain bersedekah, kita juga boleh melakukan ibadah korban. Sebab itu Islamic Relief pun melancarkanlah kempen rezeki korban. Zahirkan kesyukuran, tanda kita bersyukur walaupun kita dihimpit ujian yang berat. InsyaAllah kalau ketakwaan kita tu tinggi, zahirkan kesyukuran tu masih lagi kita boleh lakukan kan, sebagaimana firman Allah yang menyebut dalam surah Al-Kawthar, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jadi dalam Islam ni kita banyak diberi pilihan kan untuk kita zahirkan kesyukuran, dan insyaAllah untuk kempen rezeki korban ini, kempen telah pun bermula pada 25 Mei. Kita buka penyertaan sebanyak 943 bahagian korban di lebih 28 buah negara, dan harga pakej adalah serendah RM350 sehinggalah RM1,500 mengikut kumpulan negara itu, insyaAllah. Itu dia dah dilancarkan pun dengan pakej-pakej. Kalau nak dapatkan maklumat lanjut boleh ke media sosial Islamic Relief Malaysia atau islamic-relief.org.my. Ini yang terkini untuk tahun ini. Walaupun dalam tempoh pandemik, marilah tingkatkan amal kita, insya-Allah. Cuma mungkin kalau Sis Fat boleh ceritakan balik sebelum pencapaian, sebelum ni macam mana yang telah dicapai oleh Islamic Relief Malaysia untuk korban kita. Ya, Sis Fat. Alhamdulillah, untuk Islamic Relief secara besarnya aktiviti melakukan ibadah korban di lebih 28 buah negara ini adalah pejabat-pejabat Islamic Relief sendiri. Kita dah laksanakan program ni sejak tahun 1986. Bermula dengan 1-2 buah negara sehinggalah dia menjadi 28 buah negara, dan alhamdulillah penyertaan daripada rakyat Malaysia tak kurang hebatnya. Kalau keluarga besar biasanya kita mensasarkan lebih daripada 150,000 bahagian untuk kita agihkan di 28 buah negara. Tapi untuk Islamic Relief Malaysia sendiri sejak tahun yang saya sempat trace lah kan, sejak tahun 2017 sehinggalah kini, kita tak kurang penyertaan daripada rakyat Malaysia tu, dia tak pernah kurang daripada 2,000 bahagian korban yang boleh memberi manfaat sehingga 40,000 ke 50,000 penerima di dalam 28 buah negara ni. Alhamdulillah, itu adalah antara pencapaian rakyat Malaysia lah. So insyaAllah kami di Islamic Relief memang sentiasa nak memastikan bahawa ada peluang dan ruang untuk rakyat Malaysia melakukan ibadah kurban di kawasan-kawasan yang mungkin kita tak, kalau kita nak buat sendiri itu mungkin tak boleh. Tapi insya-Allah kita wakilkan kepada Islamic Relief, dan Islamic Relief akan laksanakan melalui pejabat-pejabat lapangan kami yang sedia ada di sana, antaranya pun dah 20 tahun dan lebih juga. InsyaAllah pelaksanaan tu dilakukan dengan best practice lah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi jangan risau, sahabat-sahabat kita dah bertahun-tahun dah Islamic Relief Malaysia membawakan program ini, dan tahun ini pun dah dilancarkan. Kita harap ramai yang ambil kesempatan ini sebaik mungkin. Dan kita nak cerita ke tentang negara-negara yang kita sasarkan untuk korban hari ini sekarang, ataupun nak berehat seketika? Kita berehat kejap. Kita berehat dulu. Boleh insyaAllah. Okey, kita akan bersama Sis Fat pagi ni untuk cerita lebih lanjut kempen korban kita supaya dapat membantu mereka yang memerlukan. Ya, sama-sama juga anda boleh layari laman web Islamic Relief Malaysia di islamic-relief.org.my, dan untuk menyumbang dalam menerusi rezeki korban ni anda boleh slashkan saja rezeki korban. Okey. Dan kita berehat seketika, kembali selepas ini terus bersama kami di Warna Pagi. Inspirasi Islami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap.
Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. La 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 la. Bila rasa gembira tepuk tangan. Wah, senangnya hati sayang. Apa yang gembira sangat tu? Alhamdulillah bang. Sejak ikut komuniti yang menikah ni, hati sayang rasa tenang je. Rasa tenteram je. Lah. Abang tengok sayang sekarang ni berseri-seri je. Terima kasih sangat sebab ajak sayang sertai komuniti yang menikah ni. Betul-betul dah restart hidup sayang. Sayang bahagia sangat. Terima kasih bang. Itulah sayang. Yaminika.com ni betul-betul jadi asbab kebahagiaan rumah tangga kita. Semua orang kena sertai komuniti Yaminika ni kalau nak restart hidup jadi bahagia. Jom layari yaminika.com. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi. Pian dan juga Hazwan bersama anda pada waktu ini, dan Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia dengan tajuk Rezeki Korban, rezahikan kesyukuran. Kita masih lagi bersama dengan Sisfat pagi ni ya. Sahabat-sahabat dah ready belum? Dah sedia belum untuk korban kita? Kalau tengah rancang-rancang tu, marilah bersama Islamic Relief Malaysia. Dan untuk tahun ni, ke mana kita, Sisfat? Lokasinya? InsyaAllah 28 buah negara tu nak sebut satu-satu ke? Sesempat je lah. Baiklah, antara negara-negara yang akan kita laksanakan korban ni antaranya kalau kumpulan A tu serendah RM350, kita ada pilihan negara Malawi, Sudan, Niger, Mali. Mostly ni negara-negara Afrika lah kan. Dan grup B kita ada Somalia, Kenya, Ethiopia, Bangladesh, Nepal. Ini RM450 satu bahagian. Dan yang paling mahal tu RM1,500 ni kita panggil negara-negara yang memang kata apa dalam krisis jugalah. Antaranya di Turki, memang kita membantu pelarian Syria di sempadan dan juga di Palestin Gaza. Jadi bagi mereka yang memang berniat nak melakukan korban di Palestin Gaza, insya-Allah satu bahagian RM1,500. Dan kita ada negara-negara lain seperti South Sudan, Philippines, Myanmar, Kosovo, Yemen, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan dan juga negara Balkan seperti Albania, Bosnia, Macedonia. So ini semua adalah negara-negara di mana Islamic Relief beroperasi. Dan binatang ternakan mereka juga berbeza-beza. Setakat ni lah, buat masa ni memang kita ada 5 jenis ternakan mengikut negara-negara ni, antaranya biri-biri, kambing, lembu, kerbau dan seladang. So insya-Allah ini antara negara-negara yang akan kita laksanakan ibadah kurban sekiranya pendengar di luar sana memilih untuk melaksanakan ibadah kurban bersama Islamic Relief, insya-Allah. Termasuk Malaysia, tak dilupakan juga Malaysia lah, insya-Allah kalau diizinkan SOP. Cuma pelaksanaan tu macam mana? Adakah Sisfat sendiri akan pergi ke Turki, Palestin, Bangladesh dan sebagainya? Okey, insya-Allah. Memang sebenarnya cara kerja Islamic Relief ni, walaupun kita ada pejabat-pejabat lapangan yang memang kekal di negara-negara tersebut, tapi sentiasa memberi ruang dan peluang kepada pejabat, terutamanya pejabat pengumpulan dana macam Islamic Relief Malaysia untuk cross-check bagaimana pejabat-pejabat lapangan ni melakukan kerja mereka, melaksanakan kerja mereka. Tapi dalam situasi pandemik ni memang kita tak dapat turun padang samalah. But insya-Allah update ataupun laporan sentiasa diberikan oleh pejabat-pejabat lapangan kita, dan memandangkan kita pun dah 35 tahun melaksanakan ibadah korban ni kan, dan perancangan ibadah korban ni satu perancangan yang tak orang kata apa tak ambil mudah lah, kita ambil serius sebab kita tahu ini adalah satu ibadah yang sangat dituntut dan ia mempunyai syarat khusus untuk memastikan ianya sah dan diterima, insya-Allah diterima Allah kan. So dari segi perancangan ni berbulan-bulan kita ambil, termasuklah dari segi urusan logistik, pemilihan ternakan, pusat penyembelihan dan mengenal pasti penerima manfaat. Jadi macam mana gerak kerja setiap pejabat lapangan ni? Of course macam tadi saya terangkan, setiap negara berbeza hasil ternakan mereka mengikut kesesuaian, sebab ada setengah negara jenis ternakan juga sangat sensitif. So kita ambil kira sensitiviti negara tersebut. Kalau sensitif untuk ternakan yang ini, kita
tukarlah pilihan yang lain. Betul. Jadi bagi negara yang tak ada masalah pula, dia akan bergantung dengan harga pasaran, availability stok dan seumpamanya. Tapi dari segi pengagihan tu kita akan make sure mostly kebanyakannya adalah daging segar. Melainkan kalau kawasan-kawasan pedalaman yang sukar dicapai, ambil masa kan, tempoh dan seumpamanya, kita akan proses dia menjadi sejuk beku, kemudian kita akan agihkan kemudian. Dan dari segi apa orang kata, pemilihan pusat penyembelihan pun sangat diambil kira. Kita akan pastikan pusat penyembelihan ni bukan saja bersih, halal dan diiktiraf, tetapi juga mereka ini pusat yang menitik beratkan persekitaran dan alam sekitar. Nak pastikan waste management mereka sangat sistematik dan teratur agar itu antara kriteria lah yang untuk kita nak pilih pusat penyembelihan. Jadi dari segi penerima manfaat pula pun ada kriteria. Setiap family yang kita nak kenal pasti ni kita panggil scoring system pemarkahan. Jadi dalam family tu dia ada kriteria, antaranya yang paling top sekali of course kenalah keluarga yang asnaf. Yang hidup di bawah paras kemiskinan. Kemudian keutamaan mungkin diberikan kepada keluarga yang diketuai oleh wanita, maksudnya tiada lelaki, terutamanya ibu-ibu tunggal, ataupun mungkin ibu bapa dah meninggal, ada kakak yang menjaga adik-adiknya ataupun makcik atau nenek. So ketua keluarga wanita diberi keutamaan. Kemudian mereka yang memiliki ahli keluarga yang mungkin warga emas ataupun yang orang kelainan upaya kan, kemudian yang memiliki anak-anak kecil, yang sama ada mereka ini adalah wanita-wanita mengandung atau menyusukan anak. So masing-masing ni ada kriteria dan ada dia punya markah. So untuk kita nak mengenal pasti penerima manfaat pun sangat teliti supaya kita akan pastikan mereka yang menerima ni benar-benar layak menerima. So ini antara gerak kerja tim Islamic Relief dalam melaksanakan ibadah kurban di 28 buah negara ini, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Itu memang jelas kriteria ataupun prosedur yang dijalankan oleh Islamic Relief Malaysia seluruh negara untuk pastikan semua sahabat-sahabat kita dalam ibadah korban ni juga sampai kepada penerima manfaat yang terbaik, insya-Allah. Sifat ada pengalaman sendiri tak? Ada tak pengalaman yang boleh diceritakan pagi ni? Kongsilah Sifat. Kalau di luar negara tu masih belum berkesempatan lah, sebab tahun yang sepatutnya kita pergi itulah tahun kita kena pandemik. Mengikut perancangan. Tapi alhamdulillah di Malaysia pun tak kurang hebatnya bila kita laksanakan program-program kurban. Sebelum ni kalau biasa majlis kurban Islamic kita panggil majlis kurban perdana kan. So saya berkesempatan lah juga menyertai beberapa tahun aktiviti pelaksanaan kurban, tapi yang paling the latest sebelum kita lalui musim pandemik ni adalah di perkampungan orang asli di Dengkil, yang mana perkampungan ni bagi mereka pertama kali buat majlis kurban. So memang orang kata ini macam throwback lah. Bila throwback ni memang rindu habis lah kan. Kita pun nak buat korban macam tu, sebab last year pun kita tak berkesempatan. So yang menariknya bila first time, tapi mereka taklah janggal pun. Dia boleh follow, maksudnya macam mana kita nak menguruskan ternakan tu bila sampai hari sebelumnya, lepas tu penyembelihan, kemudian daripada melapah, memproses, lepas tu excited bergotong royong masak. Ini bayangkan perkampungan asli yang first time merasai majlis korban ni kan. Lepas tu anak-anak mereka pun tak ketinggalan, sebab Islamic Relief bila kita buat majlis korban kita ada pengisian. So kita buat aktiviti untuk anak-anak. So sepanjang hari tu walaupun dari pagi sampai petang penat-penat tapi excited. So kita tak tahulah tahun ni kalau kita masih ada kesempatan lagi ke tak macam tu. Tapi tak apa, tak bermakna menghalang kita untuk melakukan ibadah korban lah, insya-Allah kan. InsyaAllah. Masa lapar-lapar daging dulu, Sifat sempat tak jumpa daging harimau menangis? Tak, tahun tu harimau tak menangis lagi. Belum viral lagi kan benda tu masa tu kan. Tapi yang penting macam Sifat cakap, sampai insya-Allah pada penerima manfaat. Dan kalau tahun ni pun tak dapat dibuat majlis-majlis, tapi ibadah korban tu tetap dapat dilaksanakan lah kan. Betul, insya-Allah. Betul. Okey, macam mana sahabat-sahabat kita nak menyertai program korban kita bersama Islamic Relief Malaysia? Mungkin Sifat boleh sebutkan nombor-nombor yang sedang lalu di bawah ni pun boleh juga diulang. Ya, betul. InsyaAllah sebelum saya nyatakan
bagaimana nak menyertai ibadah kurban tu. Mungkin sedikit harapan dan seruan saya lah kepada pendengar di luar sana, sebab kita tahu ibadah kurban ni sangat istimewa, setahun hanya sekali sahaja, dan kita tahu ini antara ibadah yang paling disukai Allah pada Aidul Adha kan, menyembelih binatang kurban. Dan daging haiwan kurban ni seperti mana firman Allah dia dah sebut dah, darah, daging tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah ni adalah ketakwaan kita. Jadi kita tahu mungkin bukan pendengar IKIM, tapi mungkin segelintir masyarakat di luar sana masih ada yang berkira-kira nak melakukan ibadah kurban walaupun hukumnya sunat muakkad. Bagi yang berkemampuan, mungkin kita boleh bagi kesedaran lah kan kepada rakan-rakan, rugi yang tak buat korban ni sebenarnya, sebab korban ni something yang special, reward dia ketakwaan kita pada, mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kalau kita pun rasa tak sanggup nak buat tu, fikir-fikirkanlah kan, dan insyaAllah buatlah perancangan kewangan untuk kita lakukan ibadah korban. Macam mana kita save budget nak renew road tax ke, servis kereta ke, beli handphone. So kita buat perancangan kewangan untuk kita buat ibadah korban tu sendiri. Dan insyaAllah bila kita ada rasa syukur yang tinggi, kita akan buat walau sesukar mana pun insyaAllah. Dan bagi mereka yang nak melaksanakan ibadah korban bersama Malaysia, Islamic Relief Malaysia, boleh layari www.islamic-relief.org.my. Sangat mudah melaksanakan ibadah korban melalui laman WhatsApp, ataupun sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh call 0389263434. InsyaAllah ada kaki tangan Islamic Relief yang standby untuk menjawab, 0389263434. Atau mungkinlah banyak persoalan nak tanya kan, boleh WhatsApp Center Islamic Relief. InsyaAllah Encik Hafiz ataupun Brother Hafiz akan standby, 0196379788. Saya ulang semula, 0196379788. Ataupun layari Facebook, Instagram Islamic Relief Malaysia, Twitter dan YouTube. InsyaAllah ada maklumat berkenaan dengan kempen rezeki kurban, #zahirkan kesyukuran. Dan jangan lupa juga nak sokong kempen-kempen Islamic Relief Malaysia yang lain, iaitu Rebuilding Palestine. Masih ada, kita ada Mastercard dan wakaf sistem air, rayuan COVID-19. Masih ramai lagi yang memerlukan bantuan kita, insyaAllah. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Tu dia lengkap semua maklumat yang Sis Fat dah kongsikan tadi. Jadi jangan ada keraguan. Terus kalau ada keraguan, terus tanya dan hubungi sahabat-sahabat kita di Islamic Relief Malaysia. Moga-moga semua dah rancang dah berapa bahagian, siapa nak ambil bahagian ni, namakan dan sebagainya. InsyaAllah moga-moga ibadah korban kita tahun ini Allah terima, bermula dari azam dan niat kita untuk mulakan seawal mungkin. Terima kasih Sis Fat untuk hari ini. Kita doakan semoga semua sihat-sihat walafiat, baik-baik saja di Islamic Relief Malaysia ya. Ya, baik, jumpa lagi. Terima kasih di Jazwan, terima kasih di JPN dan juga IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Sister Siti Fadilah Ahmad Hud yang merupakan Timbalan CEO di Islamic Relief Malaysia untuk perkongsian kita hari ini, kempen rezeki korban, zahirkan kesyukuran. Ya, pastinya perkongsian untuk suara kemanusiaan sebentar tadi menutup tirai Warna Pagi untuk edisi hari terakhir bulan Mei 2021, dan pastinya selepas ini Yati akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zahra. InsyaAllah forensik keluarga hari ini Ustaz Muhammad Abdullah Alamin akan sama-sama berkongsi tentang histrionic personality disorder. Ia berkaitan tentang kesihatan mental lah. Histori tu macam mana agaknya, ada sejarah ke apa ke? Sama-sama nantikan sebentar lagi untuk Persona di Zahra. Dan untuk Warna Pagi kita jumpa esok ya. Ya, sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.